Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, terlebih dahulu sebelum saya memulakan intipati live ini, ingin saya ucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam di negara ini. Selamat menyambut Ramadan, ya. Dan saya sebenarnya tidak inginlah buat live lewat malam ni, tunggu esok je lah, sebab baru nak mula bulan puasa. Tetapi perkara ni sebenarnya agak penting untuk saya sampaikan. Okey, baik. Tajuk dia adalah tsunami besar Melayu Islam dijangka tenggelamkan ataupun pukul lah kita kira, ya, PH dengan BN di 5 negeri. Jadi ini saya akan jelaskan. Baik, pertama sekali, sebelum saya sampai kepada tajuk itu, saya ingin jelaskan satu penipuan yang diwar-warkan sebegitu lamanya oleh media pro PH. Okey, termasuklah media-media yang nama dia popular lah, saya tak nak sebut nama. Okey, semalam bila saya cerita babak MCA dan MIC, secara logiknya perlu masuk Perikatan Nasional, ya. Saya bercakap dari sudut strategi dan saya bercakap dari sudut logik, dan benda ini juga dicadangkan oleh salah seorang pemimpin perikatan. Ini tak ada kena-mengena dengan siapa saya sokong, sebab saya memang mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Tetapi dari sudut strategi, dari sudut logik, ianya memang patut berlaku. So itu saya dah jelaskan di dalam video saya live semalam, jadi anda boleh tonton. Baik, selepas live itu saya juga ada buat satu posting di Facebook. Jadi saya buat kiraan. Saya kata jika MCA, MIC dan satu lagi parti dalam Barisan Nasional yang pegang satu kerusi, ya, UMNO pegang 26, MCA dan MIC pegang 3, lepas tu ada satu lagi parti kecil, dia pegang 1. So maknanya UMNO pegang 26 dan parti-parti selain UMNO dalam Barisan Nasional, iaitu 3 parti, MCA, MIC dan satu lagi parti, dia pegang 4. Jadi kalau 4 kerusi ini beralih ke perikatan, maknanya perikatan akan dapat 78 kerusi. Daripada 74 dapat 78. Kemudian saya tulislah sana, akhirnya perikatan akan sama dengan PH. Perikatan pun 78, PH pun 78. Saya tulis sana juga UMNO 26, GPS 26 sama. Okey. Kemudian rata-ratanya ada pihak yang faham apa yang saya cuba sampaikan, tetapi ada satu serangan daripada Laskar Cyber. Kononnya, Regi ni matematik dia dah silap lah, pakai kalkulator yang buruk lah, sebab PH dapat 82. Di situ pun Laskar Cyber ni serlahkan kebodohan mereka, dan ini adalah satu penipuan yang telah diwar-warkan sejak selepas PRU 15. Kenapa saya kata begitu, ya? Pertama sekali, pada PRU 15, PH tak pernah menang 82 kerusi. PH menang 81. Satu lagi kerusi ialah kerusi muda, dan muda bukan sebahagian daripada PH. Kalau kata nak kira muda, lebih baik juga kira BN, sebab BN sebahagian daripada blok kerajaan. Muda hanya sebahagian dari blok kerajaan. Jadi media ni telah spin benda ni. So PH hanya menang 81 kerusi. Yang satu lagi tu adalah muda, sekutu dalam kerajaan, seperti mana BN sekutu dalam kerajaan, seperti mana GPS sekutu dalam kerajaan. Okey, so 81 bukan 82. Baik. 81 ni terdiri daripada antara lain satu lagi parti dari Sabah, iaitu APCO. APCO ada 2 kerusi. Jadi kalau 81 tolak 2 ni dapat 79. Dan 79 tolak 1 dapat 78. Satu lagi tu saya tak nak ceritalah.
tapi di kalangan PKR, DAP dan Amanah. Malah dijangka ada ramai yang mungkin akan buat kejutan bila saya tak tahu, atau mereka akan ubah selepas ni, saya tak tahu. Pokoknya ini adalah jangkaan sahaja bahawasanya akan ada pengunduran sekurang-kurangnya 3 MP. Okey. Dan ada jangkaan daripada 26 MP UMNO akhirnya akan berlaku pengunduran beberapa MP UMNO. Okey, so itu saya nak jelaskan. Tapi apa pun, sebelum nak serang orang, anda lihat dulu fakta dan data anda. PH bukan menang 82 kerusi pada PRU 15. PH menang 81 kerusi pada PRU 15. Baik. Sekarang ni, hari inilah, setelah saya ditanya oleh salah seorang penonton, satu je penonton, berkenaan dengan tahap gelombang Melayu Islam. Sebenarnya benda ni saya dah panjangkan kepada pihak tertentu yang juga saya kira adalah daripada komuniti risikan. So, akhirnya saya dihubungi, dan setelah saya bertemu dan memperinci maklumat yang ada, membincangkan perkara-perkara berkait dengan maklumat itu, saya dapat tahu bahawa sememangnya sudah cukup kukuh, sudah cukup kukuh apa orang kata, keyakinan pihak-pihak risikan, pihak-pihak analisis atau pihak-pihak penganalisa politik bahawa lebih 91% Melayu Islam di negara ni tidak ingin PH dan BN terus berkuasa. So, jangkaannya adalah akan berlaku tsunami besar Melayu Islam pada PRN, atau jika ada PRK, pilihan raya kecil, atau esok ada PRU, akan berlaku tsunami besar Melayu Islam. Pihak penganalisis dan risikan ni turut bersetuju amat sangat dengan dakwaan saya bahawa orang Melayu sudah buka mata apabila melihat pada PRU 15 bahawa walaupun terlalu ramai China dan India keluar mengundi, PH dah sampai tahap maksimum 81 kerusi, yang jauh lebih rendah daripada pencapaian dia pada 2013. Jadi ini menunjukkan bukan hanya sokongan Melayu Islam terhadap PH sudah merosot teruk pada PRU 15. Sekalipun semua China dengan India keluar mengundi, dia tidak boleh mara ke hadapan. Dengan membuka mata ni orang Melayu Islam, dan ditambah selepas PRU 15 dengan perkara-perkara buruk yang berlaku, kepincangan kerajaan, kegagalan kerajaan, nak menangani kos sara hidup, nak memperbaiki ekonomi, sifat kerajaan yang dilihat condong ke arah bukan Melayu, seperti anti Melayu, ada aura Islamofobia, ada bara Islamofobia. Jadi Melayu Islam makin membenci Barisan Nasional dan PH, khususnya Barisan Nasional setelah Zahid menipu, bulat-bulat terang-terang menipu, laskar-laskar cyber mereka terang-terang menipu bahawa mereka benci Anwar, mereka tidak akan bersama Anwar, mereka tidak akan bersama DAP, tetapi akhirnya mereka bersama pihak yang mereka katakan adalah musuh Islam, musuh Melayu. Jadi kebencian orang Melayu cukup luar biasa. Pihak yang berkaitan, iaitu risikan dan sebagainya, turut bersetuju berdasarkan maklumat yang mereka terima bahawa orang Melayu marah dengan kerajaan pimpinan Anwar kerana mereka merasakan UMNO telah memperdaya mereka, dan mereka cukup tidak percaya bahawa UMNO ni adalah berjuang demi agama dan bangsa. Jadi mereka sudah beralih sokongan terhadap pembangkang,
Tetapi apabila kerajaan mula menyerang pembangkang, pemimpin pembangkang dengan pelbagai tuduhan, pelbagai fitnah, dan apabila Anwar melakukan demikian sambil berpelukan dengan Zahid yang mereka kira telah memperdaya dan menganiaya orang Melayu, mereka bertambah marah. Mereka melihat ini adalah usaha, ini persepsi lah mereka, ini adalah usaha Zahid untuk menghukum orang Melayu kerana Melayu dulu menghukum UMNO pada PRU 15. Jadi mereka marah dengan Anwar kerana memberi nyawa kepada Zahid untuk melakukan demikian. Mereka percaya atau persepsinya terhadap orang Melayu Islam ni adalah Zahid dan Anwar ingin satu suasana liberalisme untuk subur di negara ini, supaya generasi muda perlahan beransur-ansur tolak parti-parti yang memperjuangkan bangsa dan agama. Mereka melihat demikian, dan ini adalah antara faktor yang telah mencetus gelombang penyatuan Melayu Islam. Mereka setuju, dan ini berdasarkan maklumat yang diterima. Jadi gelombang ni terlalu besar, dan mereka juga bersetuju bahawa antara isu-isu penting yang Melayu tidak puas hati adalah isu-isu LGBT. Kerajaan dilihat seperti pro-LGBT. Kemudian keengganan kerajaan menekan Ramasamy untuk memohon maaf walaupun membuat kenyataan yang dilihat berbau perkauman seperti anti-Melayu sedikit, berhubung dengan penguasaan Melayu terhadap perkhidmatan awam. Kemudian keengganan kerajaan atau Anwar untuk meminta Lim Kit Siang memohon maaf atau mengambil tindakan terhadap Lim Kit Siang kerana membuat kenyataan berbau Islamofobia, apabila beliau menakut-nakutkan orang bukan Muslim, kononnya gelombang hijau akan menjurus kepada negara Islam. Kemudian mereka lihat apabila seorang ahli sukan Melayu telah mengeluarkan kata-kata yang dikira menghina orang India, terus diambil tindakan dengan sokongan kementerian tertentu. Mereka mula merasakan Anwar ni memang sah di bawah telunjuk DAP, di bawah penguasaan DAP. So, pendek kata, akan berlaku tsunami Melayu Islam besar di negara ni. Sudah berlaku sebenarnya, dan ini akan melanda pada PRN di 5 negeri. Di Pulau Pinang pula ramai tidak bersetuju. Mereka tidak tahu sebenarnya boleh menang ke tidak. Mereka kata 50-50. Tapi di 5 negeri, keyakinan terlalu tinggi akan berlaku pukulan hebat terhadap PH dengan BN oleh Melayu Islam yang ingin perubahan. Dan ini akan menjadi detik permulaan terhadap kehancuran PH dan BN di peringkat persekutuan. Itu pun kita dah dapat persetujuan bahawa inilah persepsi rakyat. So, things are not looking very good for PH and BN. Okay. Rakyat sudah nampak kerajaan tidak tahu menangani isu kos sara hidup. Kerajaan tidak memberi tumpuan kepada masalah rakyat. Kerajaan sedang asyik berpolitik dan cuba memusnahkan mereka pemimpin yang orang Melayu Islam kini sanjungi. Dan kerajaan dilihat melakukan demikian dengan berpakat dengan orang yang dulu dikira memperdaya orang Melayu, iaitu UMNO dan Zahid. Jadi orang Melayu Islam tidak boleh terima benda ni. So, itulah maklumat yang saya terima. So, bagi saya, ini adalah satu perkembangan positif. Mengapa saya kata positif? Kerana negara akan mudarat terus di bawah pentadbiran ini. Pentadbiran yang mengugut rakyat dengan senjata keris. Tetapi anda lihat tak ada tindakan terhadap Anwar. Jangan mimpilah ada tindakan terhadap Anwar. Dia Perdana Menteri. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dan itulah mesej yang sedang dia sampaikan secara halus. Boleh berdiri atas pentas kata, saya ada keris. Dan dia cerita hari-hari berkenaan nak guna kuasa yang ada pada diri dia untuk melawan mereka yang menyerang agama orang lain, bangsa orang lain.
Hari-hari dia cerita benda-benda macam ni, seolah-olah kat luar sana sedang berlaku rusuhan, sedang berlaku huru-hara. Cuba pandang luar tingkap anda. Ada tak huru-hara? Ada tak rusuhan? Tak ada. Anwar sedang berperang dengan bayang-bayang dia sendiri. Benda tak wujud, musuh tak wujud, tapi dia wujudkan satu musuh yang tak wujud tu. Dia hari-hari duk serang, duk beri amaran, duk ugut. Walhal tidak ada masalah. Jadi nampaknya Anwar sedang berperang dengan bayang-bayang dia sendiri. Hari-hari cerita berkenaan dengan rasuah, nak perang rasuah. Tapi benda tu sebenarnya orang tak percaya. Orang Melayu ke Cina ke tak percaya. Sebab anda lantik Perdana Timbalan yang ada 47 pertuduhan jenayah. Ya, hari-hari cerita nak lawan nepotisme. Tapi anda halalkan nepotisme. Okay. So orang nampak. Okay. So 5 negeri dijangka akan jatuh ke tangan. 3 negeri memang dah di bawah PN, 2 lagi akan jatuh ke tangan PN. Dan kemudian selepas PRN, dijangka dalam satu tempoh tertentu kerajaan persekutuan pun tidak akan bertahan. So itu yang saya nak sampaikan. Sekali lagi, selamat berpuasa. Ya. Selamat menyambut bulan Ramadan. Sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.